Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukurkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni, walaupun kelewatan hampir 10 minit. Saya mohon ampun dan maaf. Namun begitu, Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita rahmatnya tak putus-putus kepada kita, dengan Allah mencampakkan keinginan kita, azam kita, semangat kita untuk kita mempelajari tentang Al-Quranul Karim. Itu adalah satu nikmat yang besar yang Allah bagi kepada kita, dan kita kena sentiasa lagi memohon hidayah dan taufik daripada Allah untuk kekalkan kita, istiqamahkan kita dalam kita mengisi waktu kita, umur kita, masa kita, tenaga kita dalam kita mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi malam ni kita akan sambung tadabbur suratul Al-Waqi'ah untuk siri yang ke-8. Siri yang ke-8 ini, nota sebahagian daripadanya telah pun saya upload dalam Telegram Tadabbur Center untuk kelas siri yang ke-7 yang lepas. Dan sebahagiannya maklumat pada malam ni saya baru siap sebelum petang tadi, tapi saya minta maaf tak sempat nak upload. Lepas kelas ni saya upload nota untuk siri yang ke-8. Saya akan gabung siri 1 sampai siri yang ke-8. Baik, jadi saya minta maaf awal-awal bagi maklumat yang tak ada pada nota siri yang ke-7 yang lepas lah. Tapi saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat catatan ringkas, dan insya-Allah. Okey, pada bulan lepas kita telah membincangkan iaitu kumpulan ayat dalam suratul Waqi'ah, iaitu ayat nombor 57 sampailah ayat nombor 73. Okey, kita membincangkan ayat-ayat yang duduk bawah kumpulan 57 hingga 73. Kenapa kita kumpulankan dia? Kita kategorikan dia kerana ayat 57 sampai 73 ini ia merupakan ayat-ayat Allah yang Allah gunakan untuk membangkang sesiapa sahaja yang mereka tidak percaya bahawa Allah itu mempunyai kekuasaan untuk membangkitkan orang yang dah mati untuk dihidupkan semula. Dalam masa yang sama, ayat-ayat ini adalah merupakan tuntutan supaya mereka ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata lain, ayat 57 sampai 73 surah Al-Waqi'ah ini juga ia ada kaitan dengan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada manusia. Dalam masa yang sama, ia adalah untuk menjawab pada mana-mana yang kata mustahil kalau dah mati masuk ke dalam tanah boleh dihidupkan kembali. Okey, bukti yang pertama, dia juga menjadi nikmat yang pertama, iaitu nikmat atau bukti yang pertama, Allah menciptakan manusia itu sendiri. Itu nikmat yang pertama yang paling besar. Kalau kita tengok pada ayat-ayat tu, Allah susun semuanya ada kaitan dengan kehidupan. Ayat 57 sampai 62 Allah menceritakan, Allah sebut tentang penciptaan manusia daripada tiada kepada ada. Lepas tu Allah boleh tiadakan balik, mati,
lepas tu Allah ganti dengan orang lain dan Allah boleh hidupkan balik. Okey, nikmat yang paling besar kita tahu antara yang terbesar adalah Allah hidupkan manusia. Kalau muka bumi ni penuh dengan nikmat, tapi kalau orang tu tak ada, tentu tidak ada nikmatnya. Jadi nikmat yang pertama, dalam erti kata lain, bukti yang pertama Allah Ta'ala mengatakan dia mampu menghidupkan orang yang mati adalah dengan menciptakan manusia. Sebab apa? Sebab sebelum ni kan kita pernah melalui satu zaman, satu masa kita tidak wujud. Bermakna yang wujudkan itu, yang hidupkan kita adalah Allah. Maka pencipta yang sama itu jugalah yang boleh hidupkan semula di hari akhirat. Ayat 57 sampai 62. Yang ini kita dah belajar dah pada bulan lepas. Kita akan mulakan dengan bukti yang kedua, iaitu dari sudut penciptaan tumbuhan yang digunakan sebagai makanan oleh manusia. Kalau waktu ayat ni turun, sebab konteks budaya orang Arab, mereka, kehidupan mereka ni bergantung kepada apa? Pertanian, bergantung kepada tumbuhan. Okey. Dalam erti kata lain, apa kaitan tumbuhan tu dengan hidup semula? Okey, dapat tak? Okey, kita tengok ayat 63 dan 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aytum ma tahruthun. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون Masya Allah. Okey, ayat 63 terjemahan dia. Okey, kita sedia maklum, dalam kita tadabbur Quran, kalau kita boleh baca, kita bacalah dulu. Kerana untuk tadabbur, dia boleh baca atau dia boleh dengar. Tapi kita baca, kita dah beroleh ganjaran pahala. Okay, kita pergi kepada langkah kedua, makna dia apa? Terjemahan dia apa? Afara'aytum ma tahruthun. Allah kata, tidakkah kamu tengok, kamu melihat apa yang kamu tanam? Bermakna ayat 63 ni Allah kata, orang yang mengingkari hari kebangkitan tu, mereka ni sebenarnya kehidupan mereka adalah bercucuk tanam. Jadi Tuhan kata, yang kau duk cucuk tanam selalu tu, engkau tak perhatikan ke apa yang kau tanam tu? Okey, lepas tu Allah tanya lagi. Lepas tu Allah bertanya kepada mereka, Aantum, kamukah tazra'unahu, yang menumbuhkan apa yang kamu tanam tu, am nahnu zari'un, atau kami yang menumbuhkannya? Okey, faham tak ayat 63 64 tu? Kalau baca terjemahan rasa boleh faham kot. Dia ada kaedah tadabbur, ada ayat yang mudah faham, fahamlah. Tapi ada ayat mudah tak faham, saya nasihatkan rujuk tafsir. Tapi kalau kita faham ayat 63 ni, Allah suruh mereka fikir. Fikir macam mana? Fikir untuk, ingat tadi saya kata kumpulan ayat ni dia ada kaitan dengan hari kebangkitan tadi. Maknanya kisah tanaman ni dia ada kaitan tentang nanti nak hidup semula. Dalam masa yang sama, dia adalah nikmat. Jadi Allah kata, engkau tak tengok ke apa yang kau tanam tu? Okey. Engkau ke yang tanam tu tumbuhkan dia, ataupun kami yang menumbuhkan dia? Okey. So kita tengok tafsiran ayat. Ayat ni dia mudah faham lah. Okey, tapi kalau kita tengok tafsiran ayat, Ibnu Kathir kata apa? Dia kata tanam ni macam cangkul, bajak, tabur benih dan sebagainya lah. Seni ayat 63, 64 ni rasa faham ke? Okey, jelas. Okey. Maknanya kalau ditanya, kalau orang dia fikir, otaknya waras,
dia mesti kata bahawa yang tumbuhkan tu siapa? Jawapannya adalah tentulah Allah. Okey, betul. Okey, persoalan dia, apa kaitan yang ditanam tumbuh tu dengan kaitan dengan hari kebangkitan? Okey, dalam nota tu saya ada nukilkan satu ayat di dalam Al-Quran Al-Karim, adalah contoh ayat surah Fussilat ayat 39, ayat lain kan. Sebab kalau kita baca terjemahan, kita cuma boleh kaitkan dari sudut nikmat saja, betul? Allah lah yang tumbuhkan, kami tak ada kuasa menumbuhkan, itu saja. Tetapi kita akan terputus pertalian ayat ini dengan ayat sebelumnya. Okey, pertautan dia apa? Sebenarnya makna yang tersirat pada ayat ini pasal tumbuhan, kalau tengok dalam ayat lain, Allah mengatakan apa? Allah mengatakan bahawa kat hujung tu, Allah mengatakan bahawa innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya macam ni, tumbuh-tumbuhan kan ingat di padang pasir, mereka kan orang-orang Arab dulu, mereka kan memerlukan air hujan, betul? Mereka sangat memerlukan tumbuhan. Ayat ni kalau kita baca ayat lain, ayat ni seolah-olah Allah nak kata asalnya tanah tu gersang, tanah tu kering, Allah yang tumbuhkan dia bagi hidup. Ayat ni Allah sebut ringkas sahajalah, sebab hidupkan tumbuhan tentu memerlukan tentu dia memerlukan air. Tapi Allah tak sebutlah cerita tentang air pada ayat ni. Secara tak langsung, macam mana nak tumbuhkan satu tumbuhan kalau tidak ada air? Habis kalau kita baca ayat lain, Allah kata, di antara tanda kami berkuasa engkau lihat bumi ini kering dan tandus. Maka apabila kami turunkan hujan ke atas bumi yang kering tadi tu, nescaya tanahnya bergerak dan subur, keluarlah tumbuh-tumbuhan. Dan Allah kata, sesungguhnya Allah yang menghidupkan sudah tentu berkuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati. Sebenarnya Allah nak kata apa? Okey, Allah nak kata begini. Kita tengok dulu ayat keterangan dia begini. Nanti saya tunjukkan gambar dia dengan air sekejap ya. Okey, ni gambarannya. Mana pula gambarannya? Ni. Apa hubungan tanaman, tapi air kita tak masuk lagi. Tapi saya terus sebutlah. Saya terus sebut. Dia begini. Tanam-tanaman ni sebenarnya dia bentuknya gambar begini. Okey, cuba tengok gambar ni. Gambar kan? Gambar lah tu. Gambar apa tu? Gambar tulang kat belakang tu. Kalau kita baca, kalau dalam istilah tu, tulang yang dekat bawah tu, tulang bawah sekali tu tulang kan. Besar dia, cuba tengok yang bahagian yang belah sini. Besar dia macam sebesar benih-benih yang kita nak tanam. Dekat belakang tulang kita ni ada satu tu tulang di belakang. Di belakang kita ni ada tulang yang satu tulang ni. Tulang ni sebenarnya itulah tulang yang akan menjadi punca manusia hidup balik nanti kalau dah mati. Tulang tangan hancur, tulang muka hancur, tulang badan semua hancur dimakan tanah. Tapi tulang yang kecil itulah yang Allah telah mengharamkan tanah memakan tulang tu. Jadi maknanya manusia nak hidup semula berpunca dari mana? Tulang tadi tu. Jadi tulang tadi tu sebenarnya dia seperti gambaran biji benih yang ditanam. Biji benih kalau nak ditanam kena siram air. Tulang ni pun kalau dia nak tumbuh balik daging manusia ni balik, dia perlukan air. Nanti kita baca hadis dia supaya kita nampak perkaitan dia. Tengok Nabi kata apa dalam hadis dulu. Kita tengok dalam ayat Quran dulu. Allah kata apa? Surah Fatir ayat 9. Allah kata apa? Wallahu alladhi arsala ar-riyah fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayit. Allah kata Allah jualah yang menghantar angin. Sebenarnya terjemahan kita ni dia kurang mesra ayat Quran tu. Bukan apa. Kalau ikut dalam ayat Quran, angin tu Allah guna plural.
Riyah. Riyah kan? Sepatutnya angin-angin. Tapi tata bahasa kita tak betul. Tetapi penggunaan perkataan Arab, mengikut dapatan kajian, kalau angin Allah menyebut dalam bentuk plural, jamak, angin tu datang bawa rahmat. Tapi kalau angin tu Allah gunakan dalam bentuk singular, mufrad, angin tu datang bawa azab. Kalau Allah kata, kami menghantar angin saja, angin datang tu bawa azab. Tapi kalau Allah kata, kami menghantar angin-angin, angin datang tu bawa rahmat. Tapi terjemahan kita, dia terjemah angin je lah. Tapi kalau orang yang dia tengok teks Arab dia tu, teks Quran tu, dia akan jumpa ar-riyah. Ar-riyah adalah perkataan banyak bagi ar-rih. Okay, jelas Itu saya sebut secara saya tetap langsung. Allah kata, kamilah yang menghantar angin. Lalu angin tu menggerakkan awan. Kemudian awan tu kami halakan negeri yang mati. Ni ada cerita tentang apa? Macam mana jadinya hujan lah. Hujan kan? Mula-mula Allah hantar angin, angin gerakkan awan. Awan tu Allah nak pastikan dia turun hujan pada tempat-tempat yang tertentu. Allah gunakan angin tu tolak awan tadi pergi ke tempat yang mati. Lalu bumi tadi tu asalnya tandus, kering, tumbuhan tak boleh keluar. Kami hantarlah air melalui daripada awan tadi tu. Lepas tu Allah hujung tu Allah kata apa? Kadzalikan nusyur. Macam itulah kebangkitan manusia. Maksud dia apa? Macam mana tumbuhan tu keluar, macam itulah kita keluar nanti sebenarnya. Macam mana tu? Okey, baca hadis ni pula. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Nabi SAW bersabda, ma baina nafkhataini arba'un yunzilullahu minas sama'i ma'a fayanbutu kama yanbutul ba'lu qala wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajabu dhanabi wa minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyamah. Okey, Nabi SAW dia menyebut apa? Sonok kita baca hadis Nabi. So Nabi kata apa? Jarak antara dua tiupan sangkakala tu 40. Siapa belajar tentang tema akhirat, dia dah tahu dah macam mana cara Allah nak hidupkan orang mati. Okey, Allah kata, Nabi sebut dalam hadis dia, tiup satu dengan tiup sangkakala yang kedua itulah yang hidupkan tu, jaraknya 40. Tidak ada jawapan yang muktamad 40 apa. Kemudian Allah akan turunkan air hujan dari langit, lalu mereka semula hidup. Macam mana sayur-sayuran tu tumbuh subur? Ada kaitan tak tadi? Ya Allah kata, engkau tak tengok ke apa yang kau tanam? Kami ke yang tumbuhkan dia, atau kamu yang tumbuhkan dia ke, atau kami yang tumbuhkan dia? So kalau kita tak baca ayat yang pelbagai, kita tak dapat nak kaitkan ayat ni dengan hari kebangkitan. Rupa-rupanya dalam hadis dikata, macam mana tumbuh-tumbuhan tu boleh hidup kalau kita tanam, dia keluar pucuk dia, keluar daun dia tu, macam itulah nanti kita akan dihidupkan oleh Allah Azza wa Jal. Kalau tumbuhan tadi ditanam, nak hidup dia perlukan air, kita pun nanti nak hidup, Allah akan turunkan hujan. Kalau Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala alaih, dia kata, sebelum sangkakala yang kedua nak hidupkan tu kan kita tadi ada satu tulang yang ni kan, tulang ni sebab dia kecil, yang sebelah hitam tu biji benih tumbuhan, yang sebelah tu tulang, kan dia lebih kurang sama kecil dia tu. Jadi kita nanti kalau waktu mati, tulang kita ni dia akan tumbuh balik daging kita tu apabila Allah turunkan dulu air hujan. Kena pada jasad-jasad tulang tadi, terus tulang tu tumbuhkan balik daging, tapi tak hidup lagi sebab roh belum dimasukkan lagi. Itu kita belajar kemudian lah. Itu dalam hadis. Cukup satu ayat ni, dia banyak ayat lain sebenarnya yang kata macam mana kau nanti hidup di hari akhirat, macam mana tumbuhan tu kami hidupkan, macam itulah kamu dihidupkan. Okay, nampak tak dia punya perkaitan Allah bawa bukti tumbuh-tumbuhan dengan hari kebangkitan. Okey, kita patah balik kepada ayat berapa tadi?
Ayat 63, 64. Betul ayat 63, 64 ya? Alright, okay. 63, 64 rasa boleh faham lah ni. Terus ayat 65. Okay. Ayat 65, dia masih lagi tentang tumbuhan tadi. Cuma, Allah nak beritahu apa? Allah beritahu, kan tadi Allah tumbuhkan. Lepas tu Allah nak kata, "Lau nasha'u laja'alnahu hutama." Fazaltum tafakkahun. Okey, Allah kata, kalau kami naklah, kata Allah. Maknanya Allah cerita, Allah berkehendak. Walaupun Allah boleh buat, tapi pada hakikatnya Allah tak buat pun kepada orang kaum musyrikin. Allah kata, kalau kami naklah, pasti. Allah kata pasti ataupun benar-benar, ja'alnahu, kami akan jadikannya. Nya tu apa? Tanaman yang mereka tanam pada ayat 63 tadi itu, Allah boleh jadikan dia sebagai apa? Khutama. Dia menjadi kering dan kosong. Maksudnya apa? Dia tak keluar hasil dia. Tak boleh nak dimakan, tak boleh nak digunakan untuk jadikan sebagai makanan. Allah kata, kami boleh buat pun. Apa yang kau tanam tu, dia menjadi kering dan kosong, kata Allah. Jadi, kalau kami jadikan macam tu, kalau kami buat macam tu, kata Allah, maka dengan sebab itu, engkau akan benar-benar, kata fazaltum, engkau akan berada dalam keadaan yang hairan dan tercengang. Kenapa tumbuhan ni dia tak hidup? Kenapa tumbuhan ni dia ada bunga tapi tak ada buah? Kenapa dia kering? Kalau tanam gandum tu, tiba tak ada dia punya benda yang untuk boleh dimakan. Mereka akan masih tercengang. Kata Allah, kalau kami buatlah macam tu, kami boleh buat, kata Allah. Jadi apa yang kau tanam tu, dia tak keluarkan hasil dia. Waktu tu kau akan tercengang, hairan. Kenapa ni? Lepas tu Allah tambah lagi pada ayat nombor 66 dan 67, Allah terangkan lagi. Bukan sekadar engkau rasa tercengang dan hairan. Allah kata lagi, inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Okey, sambil dia tengok, dia terkejut, dia akan berkata apa? Inna, sesungguhnya kami, la, benar-benar, mughramun, menanggung kerugian. Sebab ialah nak beli benih, kadang upah orang nak tanam ke, betul tak? Upah orang cangkul ke, apa lagi lah, kan? Jadi ialah lepas dia tengok tak hidup, kalau Allah boleh buat, kata Allah, waktu tu engkau bukan sekadar akan tercengang, pelik, engkau akan berkata, alah, rugilah kami ni. Lepas tu, bal nahnu mahrumun, bukan sekadar rugi, tetapi kita tak dapat apa, bahkan kami merasa hampa. Kenapa? Tak dapat apa-apa hasil. Tunggu berbulan-bulan, tunggu berminggu-minggu nak keluar hasil. Tuan biasa menanam tak ni? Tak biasa menanam? Cili pun tak tanam? Tak apalah. Kan kalau orang tanam, kan makan, nak kena tengok air dia, ambil masa, kadang biji benih kena beli, betul tak? Lepas tu tunggu berminggu-minggu, tiba-tiba tunggu, tak boleh dimakan. Kita akan jadi macam mana? Fazaltum tafakkahun. Lepas tu kita akan bercakap, inna lamughramun, habis waktu je tanam, habis gini, bal nahnu mahrumun, bahkan tak dapat sebarang hasil, merasa hampa, duka cita. Okey, faham tak ayat nombor 66 dengan 67? Faham ke cerita dia? Mudah je kan? Okey, cuba perhatikan baik-baik ya. Pada hakikatnya Allah buat tak tanaman tu tak jadi? Tak. Sebenarnya dia pun dapat makan, sihat. Tapi Allah boleh buat tak untuk binasakan? Boleh. Okey, kena ingat, kalau pasal manusia tadi, sebelum ni Allah kata Allah boleh matikan. Kalau pada tumbuhan, Allah boleh binasakan dia. Okey, kita masuk ayat yang berikutnya, 68 sampai 70.
Tapi 68 ni Allah cerita pula pasal air tawar yang digunakan untuk minuman. Tadi dah makan, kan? Tadi mula cipta manusia hidup. Hidup perlu apa? Makan. Makan tak boleh juga, perlu minum. Jadi Allah kemukakan tentang hujah air untuk diminum. Okey, ayat 68 69. Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون Okey, dalam ayat muzni tu semua faham dia adalah awan. Kita tengok ayat 68. Allah kata, tidakkah engkau juga melihat, kau tak tengok ke air yang kamu selalu minum? Orang Arab ni, dia kan sangat suka pada minuman. Sebab tu kalau siapa belajar Quran, kalau tengok kenapa Quran ni dia sebut tentang nikmat minum-minuman. Sebab orang Arab ni dia sangat suka, dia jarang dapat air kan. So air ni merupakan satu nikmat bagi mereka. Dan air ni sumber untuk hidup. Jadi Allah kata, engkau tak tengok ke air yang kamu selalu minum tu? Okey, Allah tanya, kamukah yang menurunkan air itu minal muzni? Muzni itu maknanya sahab, iaitu awan, maknanya hujan. Atau kami yang menurunkannya? Allah tanya, kami ke yang bawa, engkau ke yang bawa turun air itu dari hujan turun, atau kami yang bawa tu turun? Agak-agak jawapan dia apa? Tentulah tentulah Allah. Jelas. Tapi adakah mereka akan mensyukuri nikmat air? Dalam masa yang sama, kita tengok, kalau baca dia punya tafsir, rasa mudah je kot ayat tadi. Rasanya, saya rasa tuan-tuan faham kot ayat tu sebenarnya maksud apa. Faham kan? Air yang digunakan untuk minum, kan? Tapi kalau kita belajar Quran, sumber air salah satu yang utama dari langit, iaitu hujan. Kalau Allah yang tidak turunkan hujan, maka sumber air itu tidak ada. Jelas? Jadi Allah tanyalah, contoh yang paling dekat dengan mereka, nikmat yang besar, air diminum tu. Tanya sikit dekat diri sendiri tu, air tu siapa yang datangkan? Engkau ke yang cipta air tu turun, atau kami, kata Allah? Okey, boleh faham ayat tu? Jadi saya tak perlu urai panjang lebar. Okey, untuk mudahkan kita ambil pengajaran, saya tak akan ulas permainan penggunaan perkataan banyak-banyak. Nanti agak complicated. Malam pula tu. Pagi tak apa. Malam. Okey, paling penting pengajaran dia. Okey, kata Muhammad Amin Al-Syanqiti. Okey, Muhammad Amin Al-Syanqiti ni dia salah seorang sarjana, seorang ulama yang dia juga ada menulis kitab tafsir namanya Adwa' Al-Bayan fi Idahil Quran bil Quran. Tapi Adwa'ul Bayan ni dia tak tulis ke semua ayat. Dia pilih ayat, dan menariknya jilid yang hujung sekali tu dia ada bukukan ayat-ayat nampak macam kontradik. Faham tak kontradik? Kejap ayat ni macam ni, kejap ayat ni macam ni. So dia berikan jalan penyelesaian makna ayat itu apa. Contoh apa? Contoh macam kita belajar kan, surah Sajadah ke, surah Al-Ma'arij ke, kita belajar surah kan, kita akan ada dalam ayat Quran tu kata, engkau kira hari itu macam 1000 tahun kan. Ada Quran kata macam 50,000 tahun kan. Jadi kejap kata 1000 tahun, kejap kata 50,000 tahun. Apa makna 50,000 tahun tu? Apa makna 1000 tahun tu?
Syekh Muhammad Amin Al-Syanqiti dia telah memberikan jalan penyelesaian. Nak faham ayat tu apa? Tu cari kitab dia. Ada dalam kitab Arab yang saya ada 7 jilid. Terjemahan dia pada 7 terjemahan dia panjang sikit sebab dia terjemahan. Okey, dapat Muhammad Amin Syanqiti. Kalau baca ini dia punya tafsiran lah. Mudah je faham dia kata. Lepas tu hujungnya dia kata apa? Kalau ditanya tentu tiada jawapan lain melainkan jawapan apa? Tentulah kata jawapan sebenar Allah lah yang menurunkannya dari awan dan kami tak ada kemampuan nak turunkan air daripada awan. Jadi seolah-olah Allah mengatakan apa? Jika kamu sangat berhajat kepada Allah, kenapa kamu kufur kepada Allah? Kenapa kamu sembah selain daripada Allah sedangkan kau meminum dari air dia? Macam saya sebut tadilah, kumpulan ayat ni salah satu maksud yang lain untuk menuntut mereka supaya mereka bersyukur. Kalau mereka iktiraf, mengakui Tuhan satu-satunya Allah tu je lah yang boleh datangkan sumber mereka nak hidup tu, sepatutnya Tuhan tu lah yang kau pergi sembah. Kenapa kau cari Tuhan yang lain? Okey, kita masuk ayat nombor 70. Okey, kalau tumbuhan tadi Allah kata dia boleh keringkan, dia boleh jadikan tumbuhan tadi tidak dapat hasil, ayat 70 Allah boleh buat apa dekat air itu? Lau nasha'u ja'alnahu ujaja فلولا تشكرون. Okay, Allah kata kalau kami kehendaki. Di sini kita belajar apa? Allah tu mempunyai sifat berkehendak. Tapi rahmat Allah tak buat pun. Allah boleh je buat. Allah kata kalaulah kami kehendaki, kata Allah, kami boleh jadikan dia air itu ujaja, iaitu mathin. Sebab asal air hujan tu air yang tawar, boleh diminum. Tapi Allah boleh tukar dia menjadi masin. Kalau dah masin boleh minum. Siapa sini minum air laut? Kenapa tak minum air laut? Sebab dia masin. Tapi Allah boleh tak tukarkan air sungai kita, sumber air kita masin? Boleh. Allah boleh tukar air pipe kita menjadi masin. Tapi Allah tak buat. Rahmat Allah. Tapi Allah kata kami boleh tukar dia jadi masin. Kan? Tapi kenapa kata Allah kamu tidak mahu bersyukur atas nikmat air itu? Kata Allah. Okey, jalan. Faham ayat ni? Okey, jadi kalau minum air nanti, ingat ayat nombor 70. Makan nanti, ingat ayat nombor yang tadi tu. Okey. Menurut Ibnu Kathir, Ibnu Kathir, kalau masin ni kan dia rasa pahit, yang menyebabkan tidak boleh diminum, tidak dapat untuk menumbuhkan tanaman. Okey, rasa jelas faham. Okey, tadi mula-mula Allah sebut tentang apa? Cipta manusia. Manusia dah hidup, dia perlu hidup, dia perlu makan. Sumbernya tumbuhan. Allah boleh matikan manusia yang telah Allah hidupkan. Allah boleh matikan tumbuhan itu dengan tak keluar hasil. Allah boleh tukar air yang asalnya tawar menjadi masin. Okey, soalan tadabbur yang ingin kita kemukakan, SST. Apa beza penggunaan ayat 65 dengan ayat nombor 70 yang kita baca tadi? Ayat 65 bunyi, ayat 65 pasal tumbuhan tadi. Lau nasha'u laja'alnahu khutama fadhaltum tafakkahun. Ayat 65 ni ayat tentang Tuhan kata, kalau kami berkehendak, kami benar-benar boleh jadikan tumbuhan tu menjadi apa? Menjadi kering. Masa tu engkau akan rasa tafakkahun, tata'ajjabu, engkau akan rasa takjub. Tapi pada ayat air, sama tak bentuk dia? Lau nasya' juga. Bezanya kat mana? La dengan tak ada la. So kenapa?
Sebab tu terjemahan kita, kalau kita baca terjemahan, kadang-kadang kita tertinggal yang matan Arab punya lafaz tu. Dia ada misi ke situ. Lepas tu kalau baca Quran, tengok sikit ejaan dia, tengok launan syak. Lepas tu kalau kita orang hafaz surah Waqiah, jangan tertinggal lam ni pula. Kadang-kadang jangan bawa lam tu dekat ayat 70 pula. Sebab dia bunyi sama kan, launan syak. Sudah. Ada lam ke tak ada lam? Tak ada lam ke tak ada lam? Jangan masuk ayat 70 launan syak ula ja'alnahu. Dia tak betul. Dia bunyi sama. Sebab apa macam ni? La tu fungsinya apa? Untuk menegaskan, emphasize, untuk menegaskan. Kan? Kenapa pada ayat 65 Allah perlu menegaskan, tapi pada ayat 70 pasal air Allah tidak menggunakan penegasan? Sebab dalam menanam ada juga tak usaha manusia? Ada, manusia tanam. Tapi dalam bab air, ada tak usaha manusia terlibat? Tak ada langsung. Jadi, ialah, mana ada manusia turun hujan? Tak ada. Hujan tu turun kan, tanpa diminta. Maknanya dalam bab menurun hujan, tidak ada daya sedikit pun usaha manusia tu. Tapi bab tanam, mereka ada juga usahanya. Oleh sebab itu, disebabkan manusia ada juga menggunakan usaha di dalam menanam, maka untuk menguatkan fakta bahawa walaupun dia dah tanam, walaupun dia sendiri yang tanam, tapi pada hakikatnya Allah boleh tidak jadikan apa yang ditanam. Jadi perlukan penegasan. Tapi waktu air, dia pun faham. Memang Tuhan je yang turunkan air. Beza dengan tanam. Sebab dia ada usaha menanam juga. Sebab tu ada beza. La pada tanaman, tidak ada pada air. Okey. Dapat dia punya mesejnya dekat situ. Okey. Kan satu huruf berbeza dia punya makna. Lepas tu kita terjemahan kita ni mungkin kena tengokkan balik lah. Jangan tinggal dia punya perkataan la tu. Sayang lah. Sebab lepas tu kena belajar juga. Ada masa kena belajar juga. Okey. Kita pergi pada soalan tadabbur tadi. Kita dah sebut apa hubungan kait tanaman dan air dengan kebangkitan di kubur. Tadi kita dah sebut maka saya tak perlu sebutkan lagi. Okey, sekarang kita terus pergi kepada api pula. Kenapa api? Api ni sumber untuk hidup ke? Sebab antaranya sebab nak masak. Orang dulu guna dapur apa? Dapur induction ke? Dapur apa? Dapur sekarang ni senang gila. Kan? Berdehem je hidup api tu. Mungkin orang boleh buat nanti kan. Betul tak? Sekarang ni tekan tek, pum, hidup api bawah. Kalau dulu tiup, masa kecil-kecil dulu tiup dapur, tak hidup-hidup. Pakai dapur sumbu tu kan. Tu kita dulu. Jadi orang dulu untuk dia makan apa yang dia tanam, apa yang air tadi nak masak, dia perlukan sumber api. Sebab tu Allah susun lepas tu api. Tapi api juga orang dulu guna untuk apa? Dulu orang guna api untuk apa? Untuk guna sebagai cahaya untuk dia pergi berjalan ke mana-mana, khususnya orang bermusafir. Orang Arab ni dia musafir tak? Selalu apa dia pergi musafir? Dia berdagang pada musim sejuk, musim panas. Kita sekarang ni kita tak dapat rasa nikmat bintang, nikmat bulan tau. Sebab kita dah tegang. Kan orang kata Tuhan suruh tengok langit, Tuhan suruh tengok bulan, Tuhan suruh tengok bintang. Kita tak dapat rasa nikmat sebab benda tu kita tak guna. Tapi kalau pergi tempat gelap, yang memang gelap, apabila ada bulan, baru kita rasa, betul lah. Kita ni benda tu depan mata, kita tak rasa nikmat dia. Kalau dah tak ada, baru kelang
Kabut. Kami di Bukit Taramangsa di Ampang, air tak ada semalam. Baru tahu nikmat air tu. Boleh pula berjimat. Kalau tak ada air, kan masa air ada, itulah orang kita ni. Faham tak? Air. Okey. Cerita pasal api. Ayat 71 sampai 73. Okey, kenapa saya warna hijau kan? Kerana itu yang kita nak belajar sekarang. Okey ya? Kita baca ayat 71 72 dulu, lepas tu masuk 73. Afara'aytumun nara allati turun. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون Okay, ayat 71 Allah suruh tengok apa pula? Allah suruh tengok api. Kenapa Allah suruh tengok? Sebab salah satu pasca indera yang boleh digunakan, yang Allah beri pinjam adalah boleh melihat. Sepatutnya mata yang Allah beri untuk melihat, mengenal Allah, melihat kekuasaan Allah. Tapi apa yang kita lihat? Wallahu a'lam. Dan Allah kata, tidakkah kamu melihat pula api yang kamu nyalakan? Lepas tu Allah kata, kalau tadi tumbuhan punca dia daripada tanah kan? Kalau air tadi puncanya dari hujan lah, maknanya daripada awan, daripada langit. Kali ni Allah tanya pula, api tu dari mana? Tahukah kamukah yang menumbuhkan pokoknya, iaitu pokok kayunya, atau kami yang menumbuhkan pokok tu? Bermakna dalam ayat ni kata sumber api dari mana? Dari kayu. So kita pun tak dapat feel kan? Pokok dengan api, apa kaitan? Rupa-rupanya orang dulu memang mereka nak dapat sumber api daripada gosokkan, gesekkan kayu-kayu pokok. Kalau tak ada pokok tu, tak ada lah api tu. Persoalan dia, siapa yang tumbuhkan pokok tu, kau dapat api. Okey, kita tengok tafsiran ayat 71-72. Kata Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala alaih, dia kata, mereka berusaha menyalakan api dari batang kayu dan pangkalnya dengan menggosok-gosok. Bahkan kamilah yang menjadikan pokok itu berada pada tempatnya. Orang Arab dulu, dia ada dua jenis pokok yang boleh gunakan keluarkan api. Salah satunya adalah al-marhu dan satu lagi adalah al-afar. Nama pokok tu. Jika dua dahan yang masih hijau daripada dua pokok tu diambil, digosok, digesek, akan keluarlah api daripada kedua dahan tersebut. Jadi siapa belajar tadabbur, dia kena cari pokok tu. So, masih ada orang buat lagi ke? Oh, yelah, kita dah senang kan? Sebab terbakar rumah pun ada. Senang kan? Orang dulu macam tu. Okey. Soalan dia, yang ayat macam ni, sebenarnya dia ada kaitan sama macam surah Yasin ayat 80 tu. Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Tuhan kata, dialah yang telah menjadikan api dari pohon-pohon hijau. Tadi tak ada hijau. Ni ditambah pohon-pohon hijau untuk kegunaan kamu. Maka kamu selalu nyalakan api dari pohon-pohon itu. Apa kaitan api itu dengan hari kebangkitan? Kalau tadi tumbuhan, sebab kita akan hidup macam tumbuhan tu hidup, guna air. Tapi kalau pokok, dahan pokok hijau boleh keluarkan api, apa bukti kaitan untuk mengatakan Tuhan mampu membangkitkan orang mati? Kat mana dia punya
Dia panggil munasabahnya. Siapa yang ikut kelas Tasha dulu, saya dah bentangkan dia punya sebab. Ingat tak kelas Tasha? Tadabbur surah Yasin dulu. Tasha lah ringkasan dia. Dah lah, betul lah. Tasha mana pula ustaz ni, dia kata. Tadabbur surah Yasin. Kalau kita mengajar surah-surah lazim pendek-pendek tu, kita namakan surah-surah suspend. Bunyi pun macam suspend. Dia semua fikir surah-surah pendek makcik, tu dia panggil suspend, dia panggil. Ustaz ni buat suspend je kat kami. Surah-surah pendek. Senang dia cari ringkasan. Tu kau suka kan? Kita kan banyak guna bahasa mudah. OTW. Padahal baru nak siap. On the way. Kau kat mana? On the way. Padahal baru pakai baju. Lepas tu BFF. Apa tu? Best friend forever. Makcik-makcik ni pun tahu tau. Istilah sekarang netizen sekarang tau. Jangan main makcik-makcik ni. Saya tak tahu, saya tak reti. Lepas tu apa lagi? Banyak ringkasan dia. Itu kemudian lah. Okey. Apa relevan dia? Kat mana kaitan dia? Cepat. Jangan lambat. Macam mana nak kaitkan api yang keluar dari pokok hijau, nak dikaitkan untuk mengatakan Allah boleh bangkitkan orang dah mati? Tak apa. Senyum. Tak perlu kata apa-apa. Okey, tak apa. Okey. Jawapan dia ni macam ni. Pokok ni asalnya kan air. Kan pokok nak hidup, sumbernya adalah air. Macam mana sumber pokok hidup tu dari air? Pokok hijau tu kan sumbernya dia ada air. Macam mana air boleh hidupkan api? Faham tak? Pokok kan hidupnya dengan air. Sebenarnya dia adalah air, tumbuh pada air. Kalau benda basah, mana boleh hidupkan api? Tapi macam mana pokok hijau tu kau gesek dia, boleh keluar api. Sedangkan lawan kepada api tu adalah air. Nampak tak dia punya kaitan tu? Ke tak nampak lagi? Setakat yang saya jumpa dapatan maklumat yang bawa reason api dengan hari kebangkitan tu, macam itulah pada ulama ulas. Antaranya Dr. Wahbah Zuhaili ulas macam tu. Yalah, macam ni. Lawan kepada api tu adalah air. Air yang boleh padamkan api. Tapi macam mana dua benda yang berlawanan, Allah boleh hidupkan juga api tu melalui air yang ada pada pokok-pokok yang hijau tu. Kita kata tak mungkin. Inilah jawapan dia yang Allah nak kata, engkau tu tak percaya kan, lepas mati tulang-tulang dah hancur semua-semua, engkau kata tak mampu nak hidup semula. Cuba engkau fikir, api yang kau hidup tu kan mustahil tu. Api yang kau gosok-gosok daripada dahan-dahan hijau tu, tiba keluarnya api. Okey, jelas kat situ sebenarnya. Okey, keterangan ayat 73 ni. Kemudian kita pergi ayat 73. Ayat 73 Allah kata apa? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Okey. Ayat api ni, bagian api, kenapa Allah tak kata kalau kami mengkehendaki? Kalau kami mengkehendaki. Dalam api ni dia tak ada dia punya hujung dia. Kenapa Allah tak kata macam tumbuhan tadi, kalau kami nak, kami boleh hapuskan tumbuhan tu yang kamu tanam. Kalau pasal air pula, kalau kami nak, kami boleh tukar air tu jadi air tawar jadi masin. Tapi pada api Allah tak sebut. Allah cuma kata
kami jadikan api tu untuk bagi peringatan. Satu. Lepas tu Tuhan kata, dan api itu wa mata'in, bahan yang berguna lil muqwin. Muqwin ni diambil pada kataan quwah, qawin tu. Maknanya merujuk kepada Musa, orang musafir. Okey, soalan di nombor 1 kat situ adalah, kenapa? Apa maksud api tu sebagai peringatan? Dan kenapa hanya sebut Musa musafir? Sedangkan orang kat dapur, orang perempuan pun guna juga api. Kenapa tak sebut mereka dalam ayat ni? Kenapa dikhususkan orang musafir? Okey, kita baca tafsiran ayat 73. Okey, Ibnu Kathir sebenarnya dia dah sebut dia punya halasan dia. Kenapa Allah kata api itu sebagai peringatan? Peringatan apa? Kan ayat tadi, kami jadikan api itu yang kau gosok-gosokkan tadi daripada pokok-pokok hijau tadi tu sebagai peringatan. Peringatan tentang apa? Kau tengok api tu boleh membakar, kan? Nanti akan ada api lah lain. Itu sebagai peringatan satu kat situ. Okey. Soalan-soalan tadabbur, soalan-soalan yang kita boleh kita kongsikan bersama. Kenapa api disebutkan khas untuk orang musafir saja? Lil muqwin tadi orang musafir. Sedangkan kita belajar api juga digunakan bukan untuk orang musafir je. Mesti guna juga untuk nak masak, air, masak apa-apalah. Kan? Okey. As-Sa'di. As-Sa'di ni dia ulama tafsir yang contemporary macam Wahbah Zuhaili, As-Sa'di, Muhammad Amir Al-Syanqiti, dia tafsir contemporary. Kalau kat sini mana tafsir Sa'di? Oh, sebab dia kat belakang. Ada 7 jilid terjemahan dia warna hijau. Kalau yang Arab, saya punya dia 1 jilid besar lah, panjang. As-Sa'di ni dia kata apa? Kenapa Allah mengkhususkan para musafir? Kerana orang musafir lebih banyak guna dia. Sebab mana ada lampu kan? Okey, sebab tu Allah sebut musafir saja. Dapat dari hikmah tu. Kemudian, kenapa Allah sebut api tadi tu? Untuk orang musafir. Kerana Allah nak mengingatkan bahawa hidup ni sebenarnya seperti seorang musafir yang sedang menuju Rabbnya. Ada kaitan tak? Maksudnya, maksud yang tersirat, kan tadi Allah kata, kami jadikan api itu peringatan. Betul? Peringatan. Peringatan untuk apa? Api yang ada ni, nanti akan ada api yang lain. Itu Ibnu Katsir bagikan justifikasi dia. Satu. Lepas tu, kenapa api tu disebutkan khas untuk orang musafir? Kerana memang secara jelasnya orang musafir sangat memerlukan api itu berbanding daripada orang lain. Dan kenapa Allah kata untuk musafir tu? Musafir tadi, kerana dunia ni adalah tempat seorang musafir menuju Tuhannya. Kan slide tu sampai itu je kan? Tak ada slide lain dah? Ada lagi sikit kan? Okey. Tambahan, saya terlupa nak masukkan hadis Nabi SAW. Ni hadis Nabi yang Nabi kata, pernah dengar tak hidup ni sebenarnya kita ni hidup dunia macam seorang musafir? Apa maksud musafir? Okey, kita baca hadis Nabi, tengok. Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah bersabda kepada siapa? Kita tengok dulu. Hadis ni datang daripada siapa? Datang daripada sahabat namanya Ibnu Umar. Anak lelaki Sayyidina Umar namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Umar, gelaran dia adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa sebut radhiyallahu anhuma? Sebab bapa dia dengan dia tu dua-dua sahabat. Jadi kita kata Allah telah meridai kedua-duanya. Itu dipanggil huma. Kalau seorang sahabat kita panggil radhiyallahu anhu. Kalau dua orang radhiyallahu anhuma. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Kata Abdullah bin Umar, suatu hari Nabi pegang kedua bahuku. Ini dipanggil teknik mengajar. Kita jangan sebut saja, ada kala kita perlu touching, kita perlukan sentuhan. Dia lebih ada
feel dia. Nak pesan ke anak ada masa pegang tangan dia, pegang bahu dia, nak puji dia macam Nabi pernah tepuk dada Abu Zar, pandai engkau. Ada masa Nabi pegang tangan, ada masa Nabi pegang bahu. Jadi Nabi kata dekat Ibnu Umar apa? Ni hadis dia. Nabi kata apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Nabi kata, jadilah engkau. Nabi kata, engkau kena buat dunia ni seperti engkau ni orang asing. Maknanya pendatang asing. Atau engkau jadikan diri kau ni macam musafir. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, nombor hadis 6416. Kalau siapa yang sudah mengikuti belajar kitab hadis 40 An-Nawawi, hadis ni ada pada hadis yang terakhir sekali, hadis yang ke-42. Bukan dia terakhir, hadis antara hadis yang terakhir juga, hadis ni dari 40. Okey. Kenapa Nabi kata dunia ni macam orang asing? Tahu tak pendatang asing? Pendatang asing ni sebenarnya hati dia sebenarnya kat mana? Kampung dia. Tapi dia duduk sini untuk apa? Malaysia ni dia bagus jadi CIMB. Cina, India, Melayu, Bangladesh. Macam tu. Kan? Pendatang asing ramai. Juta. Maknanya kaya negara kita, Allah bagi rezeki. Tapi kita kena hormat mereka juga. Kalau tak ada diorang, siapa nak buat jalan? Nak agak kita, nak agak sampah malas. Betul? Kan? Okey. Jadi kita ni hidup kena jadi macam Abang La. Kita kena jadi macam Nepal. Dia pun dah cakap Melayu fasih sekarang. Selamat datang, selamat datang. Datang Pakistan dah kat kampung. Makcik, mau kapet. Dia kata kan. Macam tu. Tapi diorang ni sebenarnya kita sepatutnya jadi macam diorang tu dekat dunia. Kita sebenarnya hati kita nak pergi tempat kita betul adalah akhirat. Tapi kita dekat dunia macam mereka datang, cari duit sampai duit dah cukup, bekalan, balik. Sebenarnya kita macam tu, buat bekalan je dekat dunia ni. Tapi nak pergi akhirat tu Nabi ajar. Macam musafir juga. Musafir kan outstation. Dia kan singgah sekejap je. Lepas habis tujuan baliklah. Kecuali dia ada rumah lain kemudian musafir. Faham tak? Musafir. Jadi tapi kita ni macam nak menetap lama di buat sampai macam itu Nabi pegang bahu Abdullah bin Umar. Apa yang Nabi sebutkan inilah yang digunakan oleh Al-Imam Sa'di untuk mengatakan kenapa Allah mengatakan api tu digunakan kepada orang musafir, kerana dia kata dunia ni semuanya adalah tempat seorang musafir menuju Rabbnya. Nanti di akhirat akan ada api lain yang hidup. Okey, dapat dia punya ni. Okey, soalan yang berikutnya juga. Kenapa waktu Allah sebut manusia ada penghujung dia? Allah boleh matikan. Waktu tanaman Allah kata Allah boleh mati, Allah boleh keringkan tanaman tu. Pada waktu air Allah sebut ada penghujung dia. Tetapi kenapa pada api Allah tak sebut hujung dia? Ni kesan dia macam ni. Manusia tadi Allah sebut Allah boleh matikan, ada penghujung. Kalau tanaman Allah boleh keringkan. Kalau air tawar Allah boleh tukar dia jadi masin. Tapi kan kalau kita faham kat situ, sebenarnya dia ada maksud Allah boleh tukar satu keadaan kepada satu keadaan. Dia ada kaitan dengan hidup semula lah. Lepas kau mati, engkau tukar keadaan, hidup balik. Dia sama macam tu. Tapi kenapa pada api Allah tidak sebut penghujung dia? Kenapa Allah kata maknanya Allah tak kata boleh je kalau kami kehendaki kami boleh padam api tu. Tapi kenapa Allah tak sebut? Nak menunjukkan apa? Api di akhirat itu tidak akan padam. Tidak akan ada penamatnya. Itu yang kata kami jadikan api itu tazkirah. Tapi kalau kita tak belajar, kadang-kadang kita tak perasan
dia punya cara Allah present ayat tu, cara Allah nak bentang ayat tu, kita tak perasan sebenarnya. Tapi kalau kita tengok dua-dua ayat ni, dia seperti mana Allah, dia panggil satu keadaan diubah kepada keadaan lain. Okey, jelas kat situ. Ingat ya, penggunaan huruf, penggunaan kalimah, penggunaan ayat, itu semuanya adalah wahyu dari Allah. Kalau nak belajar rasa macam tak habis tu, itu dia panggil ilmu Allah, kalimah-kalimah Allah. Ini pun sebulan sekali aja. Kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang. Kalau ustaz tak datang, habis. Tengok-tengok baru nak pergi, ditangguhkan. Baru nak pergi, qadarullah, kata. Tak betul. Tapi kena pergilah kelas-kelas lain belajar. Quran ni kalau belajar tak habis. Seperti mana kita tahu kan, hebatnya ilmu Allah ni. Kalau baca orang buat tesis tu, betul juga ya. Ada orang buat tesis di USIM, dia buat tesis tajuk warna-warna dalam Quran je. Warna-warna dalam Quran. Tesis master, tapi dalam bahasa Arab. Warna-warna, tetap warna-warna. Warna hijau, warna putih, warna hitam. Kenapa? Nanti cari. Seronok tu. Kenapa Allah sebut binatang ni? Besar apa hebatnya ilmu Allah ni ada pada Al-Quranul Karim. Okey. So kita pergi ayat yang penutup dia bagi keempat-empat nikmat ni. Nikmat apa? Dicipta manusia, dapat makanan dari sudut tumbuh-tumbuhan, dan dapat minum air tawar, dan Allah bagi ada sumber api. Jadi kan benda ni hanya Allah je boleh buat. Allah boleh cipta, Allah yang boleh matikan, kan? Oleh sebab benda ni dia berlawanan, maknanya kita nampak hanya orang ada kuasa saja, hanya Tuhan yang berkuasa saja boleh buat. Maka ayat hujungnya Allah tutup dengan Allah suruh kita sucikan diri dia. Fasabbih bismi rabbikal azim. Okey, Allah kata fa tu maka ataupun justru. Fa tu kerana ada tuntutan yang empat tadi tu kan, nikmat cipta manusia tadi semua tu. Allah kata maka ada bertasbih tu sebenarnya. Okey, maka bertasbihlah, iaitu sucikanlah kamu kepada Allah, bismi rabbika, dengan nama Rabb kamu, al-azim, yang maha agung. Kat sini Allah suruh apa? Tasbih dengan menyebut nama Allah yang agung. Okey, kita tengok ayat 74 tafsirannya apa. Okey, Ibnu Kathir dia bagi justifikasi kenapa kena tasbih. Dia kata dengan ialah semua tadi kan nikmat kan, lawan. Okey, paling mudah macam ni. Saya nak tanya, apa makna tasbih? Kan, tersebut sikit tasbih. Apa makna tasbih? Di hujungnya betul, dia memuji Allah. Hujungnya memang untuk memuji Allah. Tapi tasbih tu apa sebenarnya? Perkataan tasbih ada dalam Quran. Surah-surah dimulakan dengan tasbih. Sebab tu dinamakan dalam grup kumpulan Al-Musabbihat, surah-surah yang dimulakan dengan tasbih. Apa makna tasbih? Tak apa, senyum. Itu adalah sedekah. Bertemu dengan saudaranya bermuka ceria dan manis, itu adalah satu sedekah. Tak apa. Tapi kalau buat waktu malam, kalau buat waktu pagi, dia boleh kira untuk bayar tulang-tulang tu. Tahu kan? Sembahyang duha, kalau kita tak nak salat, kita boleh hanya senyum saja. Tapi mesti senyum kepada 360 orang. Sebab salat duha kita buat kerana nak membayar satu tulang, satu sedekah. Senyum lah. Kata orang.
Betul? Kita ajak orang buat baik kepada 360 orang, dah cover membayar sedekah setiap hari. Tegah orang buat, larang orang buat keburukan, termasuk bertasbih 360. Subhanallah, 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 dah cover dah, tak payah salat duha. Tapi kalau orang tak sempat nak kira nak apa, dia buat salat duha, cover semua dah. Macam tu. Nanti kita akan cerita 360 tulang tu tulang apa. Dah ada maklumat tu. Kita cerita kemudian lah. Kita tasbih sekarang ni, tasbih. Okay, tak apalah. Okay, sebab dah malam kan. Dah jam 9.49, dah 1 jam 5 minit 32 saat. Okay, tasbih menurut Al-Imam Syanqiti, dia kata tasbih ni bermakna al-bu'du, iaitu menjauhkan Allah dari keburukan. Cuma kita terjemah apa? Maha suci, maha suci, maha suci kan? Maha suci apa? Maha suci dari debu. Dia kata maha suci, maha suci. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Iyalah, maha suci Allah tu dari apa? Perkataan tasbih merujuk kepada as-sabhu tu bermakna apa? Al-bu'du, iaitu menjauhkan Allah. Soalnya kalau kita tasbih tu, kita kata Allah ni maha jauh Allah, maha jauh Allah, maha jauh Allah. Jauh dari apa? Okey. Tapi kalau kita tasbih dikaitkan dengan Allah, adalah bermaksud mensucikan Allah, membersihkan Allah dari segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah. Dalam erti mudah dia, orang yang bertasbih, paling pendek ucapan apa? Tasbih. Subhanallah. Ada tak lagi pendek? Tak ada tak. Kalau ada lebih pendek, Subhanallah kat dia. Subhanallah. Subhanallah ni, anda pernah belajar tak tajuk tasbih dalam Quran? Tak pernah. Allah ruginya. Sangat rugi tasbih. Saya sambung. Subhanallah. Tasbih boleh digunakan dalam dari sudut takjub. Kalau kita kagum, sebut tasbih. Tukar daripada OMG aja tu, tukar kepada apa? Subhanallah. Kan? OMG tahu kan? Oh my God, dia kata. Kan? Seorang pula kata RHB. Sudah. Itu lagi subhanallah. Okey. Subhanallah, kefungsi dia adalah untuk membersihkan. Orang Melayu guna maha suci, sebab suci tu macam bersih sangat. Kan, faham tak? Sesuci. Macam tu. Faham tak? Tahu tak suci? Maha suci. Maknanya, kita nak sucikan Allah dari apa? Kita nak sucikan Allah daripada mana-mana dakwaan yang mengatakan Allah ni dia lemah, dia tak ada kuasa. Sebab kan mereka kata Tuhan ni tak mampu nak bangkitkan orang mati daripada kubur. Dalam masa yang sama kan Tuhan kata, aku ni hebat tau, aku yang ciptakan kau. Allah nak menunjukkan kesempurnaan dia tu. Allah ni tidak ada sifat lemah pun dalam menciptakan manusia. Tuhan ni tidak ada sifat lemah pun dalam menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tuhan ni tidak ada siapa boleh kalahkan dia pun dari sudut halang air itu turun. Tuhan ni tidak ada siapa boleh kalahkan dia pun untuk mengeluarkan api daripada pokok yang hijau. Sebab tu Allah perintahkan supaya bertasbih. Untuk lebih faham lagi, mudahnya begini. Okey ya? Lebih fahamnya begini. Saya ambil ringkas saja dalam Quran. Okey. Kalau anda belajar tentang tasbih, nanti saya memang nak buat satu tajuk. Tajuknya Ketika Cinta Bertasbih. Kan? Pernah dengar kan tajuk tu? Tajuk apa tu? Tak betul. Kenapa? Kata-kata berbunyi tasbih tau. Tahu kan hadis tu? Tak tahu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada orang pergi makan katak, sedangkan katak tu bertasbih.
Okey, nanti kita belajar. Okey. Dalam Quran, Allah sendiri mensucikan diri, maknanya Tuhan tu bertasbih. Maknanya Tuhan tu mensucikan dirinya dalam Al-Quran. Okey, supaya faham apa makna tasbih tadi, saya bawa contoh. Dalam Quran memang ada ayat yang mengatakan Allah mensucikan diri dia. Allah guna perkataan tasbih. Kadang-kadang Allah guna subhanahu. Kadang-kadang Tuhan guna banyak, dari banyak lafaz dia. Ada lebih kurang dalam 5 hingga 6 lafaz. Itu kemudian kita belajar. Satu sudut, Allah kalau dia bertasbih, dia sendiri bertasbih. Contoh dia kata, Allah bertasbih tentang diri dia. Pertama adalah untuk mensucikan diri dia daripada dia mempunyai anak. Sebab ada orang dakwa Tuhan tu ada anak. Jadi untuk sucikan Allah, jauhkan Allah ni, dia tidak punya anak, dia guna kalimah tasbih. Ada 9 ayat. Nanti kita belajar, tapi dia sebut 9 ayat, nanti cari. Yang kedua, kadang-kadang dalam Quran Allah bertasbih untuk mensucikan diri dia ni, tak ada sekutu dalam bab menciptakan dan juga dalam bab pemerintahan. Faham tak? Allah nak kata dia cipta langit, dia seorang je, tak ada orang lain yang tolong dia. Jadi Allah akan guna kaedah apa untuk mensucikan? Dia guna tasbih. Ada 10 ayat dalam Quran. Dan ketiga, kadang-kadang Allah Ta'ala bertasbih diri, dia sendiri bertasbih terhadap diri dia, adalah untuk mengatakan dia tidak ada sebarang ruang. Dia ini lemah, dia ni kurang. Ada 9 tempat dalam 7 surah. Saya tak buat ayat, kan tadi 10 ayat. Ni ada 9 tempat dalam 7 surah dalam Quran. Antara surah dia, ingat tak? Ingat tak? Pernah berlaku satu malam, seorang lelaki daripada Mekah, dia boleh pergi Palestin, lepas tu balik semula ke Mekah. Cerita apa tu? Isra Mi'raj. Allah mulakan ayat 1 apa? Ayat pertama. Bentar-bentar malam lupa. Subhanalladzi maha suci Allah yang, maknanya Allah mensucikan siapa? Allah mensucikan dirinya. Kenapa dia mulakan dengan subhana? Kenapa tak guna alhamdulillahilladzi asra bi'abdi? Kenapa dia kata subhana? Kerana kan dari sudut akal yang waras, mustahil lah daripada Mekah pergi ke Masjid, daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa dalam tempoh satu malam. Orang boleh kata impossible kan, orang kata impossible, mustahil kan. Jadi Allah nak kata, aku ni tak ada mustahil dekat aku ni, kata Allah. Maka Allah gunakan kaedah apa? Tasbih. Yang tu. Tapi jarang orang cerita Isra Mi'raj pada ayat tu. Ayat 1 ulas boleh panjang lebar. Kenapa sebut hambanya, apa kelebihan malam, kenapa tak jalan siang, kenapa tak pergi Europe je nak hiburkan dia. Banyak. Tapi orang duk cerita hadari palsu Isra Mi'raj ni. Kadang sayang, mesej Quran tu tak disampaikan. Jadi nampak tak? Maknanya ada 3 sudut tasbih. Pertama, kita boleh kata apa fungsi tasbih? Untuk mengatakan Allah ni tidak punya anak. Ataupun ada erti kata lain, untuk mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tak layak bagi dia, seperti dia mengatakan Allah ni ada anak. So yang tadi tu, yang ayat tadi tu, kita bertasbih untuk apa? Dalam 3 fungsi ni, boleh guna nombor 3. Untuk antaranya nombor 3 lah. Ialah Allah kata fasabbih bismi rabbikal azim. Sucikanlah Tuhan itu dengan nama Tuhan tu. Kenapa Allah suruh sucikan? Untuk mengatakan Allah ni tidak ada sedikit ruang pun dia ada sifat lemah dan sifat kurang. Tuhan tu dia kuat. Dia boleh membangkit orang mati. Okey, tapi nak tasbih macam mana? Okey. Uqbah bin Amir Al-Juhani, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia berkata macam ni.
Dia kata ketika wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu apa? Antaranya Allah kata fasabbih bismi rabbikal azim tu. Kan? Nabi terus kata apa? Jadikan ia tasbih tu dalam bacaan semasa rukuk. Masa kita rukuk kita baca apa? Subhana rabbiyal azimi. Boleh berhenti kat situ pun boleh. Subhana rabbiyal azim untuk ismi rabbika. Al-azim, al-azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Subhana rabbiyal azimi. Apabila turun ayat macam surah Al-Waqi'ah tadi tu, Nabi perintahkan sahabat kena bertasbih memuji Allah yang agung, baca dalam rukuk. Ketika turunnya ayat Sabbihisma rabbikal a'la, Nabi suruh jadikan ayat tu bacaan tasbih memuji Allah yang tinggi tu kat mana? Ketika sujud. Lepas tu kita baca Subhana rabbiyal a'la. Ada sembah wa bihamdi Subhana rabbiyal a'la. Rupa-rupanya kita baca rukuk dan sujud tu, rukuk ketika sujud ada kaitan dengan surah yang memerintahkan Nabi bertasbih dan juga surah yang menyuruh Nabi membacanya Subhana rabbiyal a'la. Apa? Ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Okey, dapat? Ini nota tambahan yang tak ada pada nota yang sebelum ni kan? Alright. Boleh kita lanjutkan? Habislah kumpulan ayat yang cerita tentang membuktikan hari kebangkitan. Dalam masa yang sama, itu adalah nikmat yang Allah beri kepada kita. Okey, dah pukul 10. Kan? Kita habis pukul 10. Semua tak sabar-sabar nak bangkit. Okey, ada soalan. Ya. Subhanallah dengan masya-Allah. Ejaan? Dia macam ni. Dalil masya-Allah boleh juga sebut untuk takjub, tetapi dia ambil dalam surah Al-Kahfi tu kan. Masya-Allah, yang kisah dua seorang lelaki mempunyai dua kebun tu. Masya-Allah la quwwata, boleh juga. Ataupun untuk kita memuji sesuatu yang berbentuk, kita rasa kagum lah, tengok anak kita pandai, kita kata subhanallah, kita boleh kata masya-Allah, tabarakallah. Dia mensucikan Allah juga, tapi yang lebih spesifik adalah subhanallah. Subhanallah ni digunakan dalam bahasa kagum. Ada hadis dia. Macam ayat kagum ni, subhanallah ni Allah guna waktu ni. Ada hadis Nabi. Dia ada banyak hadis Nabi yang Nabi kata subhanallah, Nabi kagum. Contoh hadis dia, ketika mana Nabi bangun daripada tidur, Nabi mimpi, dapat wahyu, Nabi kata, dia tidur salah satu rumah isterinya, dia kata subhanallah. Nabi mimpi, Nabi kata, apakah fitnah-fitnah yang telah Allah turunkan kepada bangsa Arab? Lepas tu Nabi sebut dalam hadis tu, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj telah menebuk lubang sebesar isyarat tu. Tu sebelum Nabi bangun saja, Nabi kata subhanallah. Hadis tu maknanya Nabi mengucap subhanallah tu apa? Kerana dia melihat dalam mimpi dia benda yang takjub. Kisah yang kedua, kisah Nabi SAW, dia bertemu dengan Abu Hurairah di tengah jalan. Abu Hurairah ni sebenarnya dia belum lagi mandi hadas besar. Faham tak? Dia berjunub tapi belah dia besar lagi. Jumpa Nabi tengah jalan. Dia tak nak iring Nabi tu. Dia larikan diri. Mana pula Abu Hurairah ni? Lepas tu Nabi jumpa dia, Nabi tanya, engkau pergi mana tadi? Lepas tu dia kata, aku sebenarnya ya Rasulullah, aku belum lagi mandi junub. Jadi aku rasa najis, aku duduk berjalan dengan engkau. Nabi takjub dengan dia punya percakapan tu. Nabi kata, subhanallah,
sesungguhnya orang mukmin ni tidaklah najis. Maknanya Nabi guna untuk apa? Tasbih. Ada satu cerita lain, hadis sahih, cerita tentang Nabi cerita tentang binatang yang bercakap, lembu bercakap. Sahabat dengar cerita, sahabat kata subhanallah. Sebab lembu tu cakap dekat tuan dia, aku ni digunakan, memang lembu tu bercakap. Aku ni digunakan untuk memajak, bukan nak bagi tunggang kat atas aku. Dia ni. Lepas tu sahabat dengar, subhanallah, cerita betul lah tu. Al-Imam Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari, dia ambil hadis-hadis tadi tu, dia letak. Dia kata bacaan ketika ta'jub. Subhanallah. Tapi kalau dapat berita gembira, kita boleh kata apa? Allahu Akbar. Ingat tak kita baca hadis dulu? Nabi kata, aku berdoa, aku berharap semoga kamu semua inilah 1/4 ahli syurga. Sahabat kata apa? Takbir. Sahabat kata Allahu Akbar. Aku berharap kamu ni menjadi 1/3 penghuni syurga. Umat kamu 1/3. Sahabat kata apa? Allahu Akbar. Fakabarna, kami bertakbir. Lepas tu Nabi kata, aku berharap kamu akan menjadi 1/2 penghuni syurga tu daripada umat kamu. Sahabat kata apa? Allahu Akbar. Boleh guna juga Allahu Akbar tu. Masya Allah boleh guna, tapi dia tengok benda yang takjub. Tapi takjub yang pelik-pelik, yang sangat takjub tu boleh sebut Masya Allah jugalah. Tapi pada perkara yang kebaikan boleh sebut Masya Allah. Tengok kereta tu, macam mana kereta tu boleh terbalik tu, kata-kata subhanallah. Untuk bahasa takjub dia. Jelas tak? Nanti kita kupas alhamdulillah, subhanallah, Masya Allah, la ilallah, la quwwata illa billah. Kita akan kupas yang itu. Dah okey. Dah lah, habislah. Ada soalan apa-apa tak yang lain? Ada pertanyaan? Ini slide saya nombor 453. Semua sekali 588. Maknanya yang baki ni saya akan bagi kemudian. Untuk siri nombor 9. Nombor 8 separuhnya nanti saya upload dalam grup Telegram. Okey. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah memberi ganjaran kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita doa pada Allah banyak-banyak supaya Allah Ta'ala menerima usaha kita yang sedikit ni sebagai amal soleh. Semoga Allah sentiasa beri rahmat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita keberkatan daripada ayat-ayat Al-Quran telah pun kita belajar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan apa? Sedekah pada tulang. Sedekah sebab tulang. Sembahyang duha